Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @Anur. Semestinya di laman rasmi Facebook Live kami, Hospital Pakar Anur Bandar Baru Bangi. Baiklah, hari ini merupakan hari Jumaat 28 Ogos 2020 dan semestinya saya percaya anda semua masih lagi dalam kemeriahan kita menyambut bulan kemerdekaan, iaitu pada 31 hari bulan Ogos akan datang. Semestinya anda memiliki pelbagai perkara ataupun planning yang akan anda lakukan di hujung minggu kita pada hari ini. Namun apabila kita melakukan perkara-perkara bersama yang tersayang, saya ingin ingatkan kepada anda semua, pastikan kita semua masih lagi mengamalkan penjarakan fizikal ataupun mengamalkan kita panggil sebagai nasihat kerajaan dalam kita memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah, hari ini merupakan satu isu yang saya kira masih lagi berkaitan dengan COVID-19 walaupun kita sudah melangkau lebih daripada 150 hari tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tetapi perkara ini masih lagi perlu untuk kita titik beratkan dan tajuk perbincangan kita pada hari ini masih lagi berkaitan, iaitu CPR semasa pandemik COVID-19. Baiklah, bersama saya pada hari ini merupakan seorang panel yang saya kira cukup pakar dan cukup hebat dan cukup sesuai dalam membincangkan isu kita yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Okey, baiklah, yang pertama sekali yang akan menemani saya pada hari ini adalah seorang Profesor Dr. Rashidi Ahmad, merupakan pakar perubatan kecemasan, dan juga seorang lagi daripada Hospital Pakar Anur sendiri, iaitu Encik Muhammad Yusof bin Rosli, iaitu seorang Unit Manager bahagian A&E. Apa khabar? Alhamdulillah, semua baik saja. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah, saya kira kedua-dua mereka ini sebenarnya begitu mahir dalam menguruskan situasi yang berkaitan dengan kecemasan. Saya kira begitu banyak kupasan yang perlu kita kupaskan dalam topik pada hari ini. Baiklah, sebelum kita bergerak kepada lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa perkara yang anda sebagai penonton perlu untuk lakukan. Pertama, tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang like ke dalam FB Live kami, dan yang kedua, jangan lupa sharekan video ini kepada rakan-rakan anda, kepada ahli keluarga anda, kepada sahabat anda, sahabat handai dan sebagainya, supaya mereka dapat mengetahui intipati apakah sebenarnya yang kita perbincangkan pada hari ini boleh kita ambil tahu dan boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, sekiranya ada perkara-perkara yang ingin anda soalkan kepada para panel kita pada hari ini, tekan saja butang komen dan utarakan pandangan anda dan juga soalan-soalan anda untuk saya menanyakan kepada para panel kita pada hari ini, supaya jelas soalan-soalan yang terbuku di hati kita pada hari ini boleh kita mendapat lebih pengetahuan tentang topik yang kita perbincangkan pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, sebelum kita bergerak kepada perbincangan kita lebih lanjut, kita ada beberapa klip video untuk kita tayangkan kepada anda supaya kita boleh mengambil sedikit ataupun bayangan sedikit apakah sebenarnya yang kita akan perbincangkan dalam topik kita pada hari ini. At US Soccer, keeping our players, coaches, and referees safe is our highest priority. Cardiac arrest is the leading cause of death in the United States, and while it may not be that common on the pitch, it's an emergency you should be prepared for. This training may be the difference in saving the life of one of your players, teammates, coach, or a referee. Hey, D! You okay? You okay, coach? D, you okay? Can you hear me? Adam, call 911. D, Nate, go get the AED. D, roll you over. D. Hello? We're at Olympic Park. My teammate just collapsed and we're performing CPR. Okay. Thank you.
Kevin, come here. Put your hands right there in the center of his chest. Push hard and fast, 100 beats per minute. Call for medical assistance. Remove clothing from patient's chest to expose bare skin. Begin again. Pull green tab to remove pads. Peel pads from liner. Apply pads to patient's bare chest, as shown in picture. Press pads firmly to patient's bare skin. Assessing heart rhythm. Do not touch the patient. Stand clear of patient. Shock advised. Press the orange shock button now. He just collapsed. We started CPR. We used an AED. He's shocked him once. He just started to come back, and his name's Dean. Great job. Neil, are you awake? Can you hear me? What's your name? If someone has a non-contact collapse or a player is struck directly in the chest and immediately collapses, presume that it is a cardiac emergency. Immediately begin hands-only CPR while someone else calls 911 and gets an AED. For each minute that goes by, there is a 10% decrease in the victim's chance of survival. Be calm, act fast, and act as a team. Push hard and fast, 100 times per minute, across the middle of the victim's chest. Do not stop to give breaths. Place the AED pads as shown and directed by the AED device. Then continue performing compressions as directed. The AED will instruct you on how to deliver a shock if one is advised. It will not direct you to deliver a shock unless one is needed. If an AED is not available, continue compressions at a rate of 100 times per minute. Alternate with someone else if you become tired, and keep working as a team until paramedics arrive. At US Soccer, elevating player safety is our mission. Now that you've been trained in hands-only CPR and the use of an AED, you can play a life-saving role no matter whether you're a coach, referee, player, or parent. Thank you for taking part. Lend your hands and save a life. Baiklah, Prof. Sebentar tadi kita dapat melihat satu klip video yang saya kira sebenarnya cukup penting sebagai persediaan kita semua dalam menangani perkara-perkara emergency seperti itu. Jadi, Prof, bagaimana sebenarnya boleh Prof beri penerangan sedikit sebagai permulaan kita? Apakah itu yang kita panggil sebagai CPR? Mungkin ada masih lagi ramai yang belum mengetahui apakah itu sebenarnya CPR dan bagaimanakah sebenarnya situasi-situasi yang kita boleh guna pakai CPR tu tersebut, Doktor. Terima kasih Encik Afiq dan Encik Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik kita pada hari ini adalah mengenai CPR semasa pandemik COVID-19 ya. Sebelum tu ingin saya menjelaskan secara umum bila kita bercakap mengenai CPR ataupun dalam CPR ini adalah dalam bahasa Inggeris ya, cardiopulmonary resuscitation, di mana kita memberi bantuan pernafasan dan juga tekanan dada untuk mereka yang mati. Baik. Jadi CPR ataupun separuhnya mengatakan basic life support ataupun bantuan asas hayat ya, adalah untuk bantuan kepada secara publiknya kita kata bagaimana kita nak bantu orang yang mati ya. Itu secara mudahlah ya. Sebab dalam bidang perubatan ni ada dua jenis mati ya, Encik Afiq dan Encik Yusof ya. Satu dipanggil clinical death dan satu lagi dipanggil biological death. Biological death ni tuan-tuan memang kita tak ada apa-apa, tanda memang
pesakit tu mempunyai tanda-tanda yang betul-betul mati. Contohnya tuan-tuan, bila seseorang tu mati, tuan-tuan akan dapati badan dia menjadi keras. Ini dipanggil kematian kekal. Ada satu lagi jenis kematian tu dipanggil kematian sementara ataupun dalam bahasa saintifiknya dipanggil clinical death. Apa maksudnya clinical death ni tuan-tuan? Bila seseorang itu mati, dan seseorang mati dalam seseorang yang mempunyai latihan ataupun mereka yang certified dalam memberi rawatan CPR atau BLS ni, mereka perlu menentukan yang pesakit ini mati. Dari bahasa awamnya mati, dalam bahasa saintifiknya kita panggil sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest ni kita panggil kematian mengejut ataupun tiba-tiba jantung tadi tidak berfungsi. Seperti mana kita tengok video tadi Encik Afiq, kalau Encik Afiq tengok tadi seorang budak yang cerdas, tiba-tiba dia susah nafas ke ataupun sakit dada dan dia collapse. Sebab apa dia collapse? Sebab jantung dia tidak berfungsi dah. Tidak bergetar untuk mengepam darah ke seluruh badan. Jadi dia akan collapse. Jadi orang mati ini kita katakan seorang itu mati jika dia mempunyai beberapa ciri. Pertama, ciri orang mati pertama dia tidak sedarkan diri. Dia panggil unconscious. Biasanya tanda orang tidak sedarkan diri, dia jatuh, dia tumbang. Tak pernah lagi saya jumpa orang yang tak sedarkan diri tu berdiri, tak ada lagi tu. Itu kira ajaib tu kalau tak sedarkan diri tapi berdiri. Walaupun kita tahu dalam sejarah Nabi Allah Sulaiman dia mati sambil memegang tongkat. Itu untuk orang istimewa. Kita ni orang tak istimewa macam Iso. Biasanya kita akan collapse. Jadi tanda pertama adalah seorang itu collapse ataupun tidak sedarkan diri. Tidak sedarkan diri bukan bermaksud mati ataupun bukan bermaksud sudden cardiac arrest. Sebab tu kita perlu melakukan beberapa perkara lagi untuk menentukan yang mereka ini adalah mati ataupun sudden cardiac arrest. Iaitu kita kata assess responsiveness. Kita tengok sama dia respon pada kita tak, dengan cara kita kejutkan dia, menggunakan suara yang kuat, hello, are you okay? Sambil juga tangan kita tu kita memberikan sedikit kata orang tu rasa, contohnya macam dah, ataupun kita goyang-goyangkan sikit. Sebab kadang-kadang kemungkinan dia tidur ataupun tidak sedarkan diri yang agak dalam. Tapi kalau kita jerit kadang-kadang dia boleh bangun. Jadi sebab tu kita kena pastikan betul-betul dia tu mati dengan memberikan suara yang kuat dan juga dengan kita menggoyang-goyangkan dia. Jadi bila dia tidak sedarkan diri, kemudian tidak respon dengan suara kita yang kuat, tidak respon dengan sentuhan kita tadi, maka ini kemungkinan besar orang ini adalah mati. Jadi untuk public kadang-kadang kita suruh tengok sama ada dia bernafas ataupun tidak. Ini 3 ciri penting. Untuk public ada 3 ciri penting untuk menentukan seseorang itu mati secara mengejut dan mati dalam masa klinikal, iaitu tidak sedarkan diri, tidak ada respons dan juga tidak bernafas. Nah, bila saya sebutkan kematian klinikal tadi, saya maksudkan seseorang yang mati mengejut tadi dalam jangka masa 10 minit. Kalau kita tengok video tadi, dia mengatakan bahawa setiap 1 minit lewat untuk kita lakukan CPR, maka kadar kematiannya adalah sekitar 10%. Jadi 10 minit itu maksudnya 100%. Itu maksudnya. Jadi kematian klinikal adalah kematian yang berlaku di dalam masa 10 minitnya. Jadi 10 minit adalah kata orang tu faktor yang amat penting di mana walaupun orang itu mempunyai ciri-ciri mati, iaitu tidak sedarkan diri, tidak respon dan tidak bernafas, tetapi kemungkinan besar kita boleh menyelamatkan mereka dalam masa ini. Dan perkara ini seperti kita tengok dalam video tadi, semasa main bola sepak boleh, semasa tengah makan. Sekarang kita dengar cerita ramai orang sakit jantung, betul? Betul. Baru ini pun kita Pilihan Raya Slim ni pun diberitahu bahawa kematian adun tu disebabkan oleh serangan sakit jantung. Yes. Dan serangan sakit jantung ni, untuk pengetahuan Encik Afiq, dia bukan berlaku pada orang tua saja. Pengalaman saya dia berlaku pada umur 17 tahun. Betul. Saya pernah dapat kes 17 tahun, saya pernah dapat kes 20 tahun, dan mereka ni bila-bila masa boleh dapat serangan jantung dan rentak jantung tadi lari. Dia lari ataupun berlari terlalu pantas menyebabkan dia tidak sedarkan diri. Jadi apakah yang kita boleh lakukan dalam masa 10 minit ni? Saya boleh katakan 10 minit ni masa yang emas. Betul. Bukan setakat doktor saja yang boleh membantu,
tetapi sesiapa saja sebenarnya boleh membantu jika mereka faham. Dan teknik yang kita akan ceritakan pada ini adalah mudah saja. Bukannya satu perkara yang kata orang tu terlalu sukar, yang kita tak boleh buat. Cuma dia melakukan sedikit latihan dan sedikit pemahaman dan sedikit keberanian untuk melakukan tindakan yang betul. Okey. Jadi CPR adalah salah satu kaedah di mana kita boleh mengembalikan balik orang yang mati tadi disebabkan oleh rentak jantung dia tadi kembali menjadi normal. Dan mengikut pengalaman saya, jika kita bertindak awal, kemungkinan pesakit boleh hidup. Saya mempunyai beberapa pengalaman. Saya boleh cerita pengalaman saya. Ada seorang pesakit yang di dalam ward, sakit jantung, tiba-tiba dia collapse. Dan saya memang ada kat situ. Apa yang saya buat ialah kita akan lakukan CPR dan juga kemudian kita memberikan dia rawatan defibrillation. Kalau kita tengok dalam TV tadi, kita melakukan macam renjatan elektrik. Bukan kita bagi tenaga elektrik tu. Kalau kita bagi tenaga elektrik tu matilah tu. Kita bagi elektrik yang sedikit saja supaya rentak jantung yang ganas tadi kembali menjadi normal. Dan semua ini sebenarnya dalam lingkungan topik yang kita nak bincang hari ini, iaitu CPR. Dan kenapa kita nak bincangkan CPR semasa COVID ini, saya rasa ada sebahagian daripada kita agak merasa takut untuk melakukan CPR semasa pandemik COVID-19. Okay, itu untuk kita panggil perbincangan permulaan kita. Okey, doktor, memandangkan kita dalam orang kata pandemik COVID-19 ni, doktor, mungkin doktor boleh terangkan sedikit seperti yang macam mungkin di bahagian hospital mungkin tidak ada masalah, tetapi kalau boleh doktor kongsikan sedikit, apakah sebenarnya peranan kita ataupun langkah-langkah kita apabila seseorang itu dikatakan mendapat serangan seperti macam serangan jantung atau sebagainya. Apakah perlu kita buat apabila kita berada di situasi itu? Okey. Soalan yang bagus Encik Afiq Baik. Pandemik COVID-19 ini menyebabkan kita terpaksa berubah dan dipanggil new normal ataupun normal baru new normal baru termasuk juga dengan CPR ni tadi di mana CPR ni kita ada memberi bantuan pernafasan macam kita tengok dalam video tadi minta maaf bantuan kecemasan ni biasanya healthcare providers yang beri bantuan pernafasan orang awam kita tidak galakkan memberi bantuan pernafasan, tetapi bila orang awam melakukan CPR ada kemungkinan udara dikeluarkan daripada mulut pesakit Jadi semasa pandemik COVID-19 ni kita terpaksa membuat satu anggapan sebenarnya Encik Afiq kita membuat anggapan mereka yang tiba-tiba collapse tadi tidak sadarkan diri tu kemungkinan mereka itu collapse disebabkan ada penyakit COVID-19. Itu ini adalah tak nak kita terpaksa membuat assumption. Walaupun kita kata mana ada COVID-19 lagi yang kita ada di mana di utara kita ada kluster Sivaganga, kita ada kluster Tawa, kita kata ada kluster Salah tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan. Kita baru ni ada satu kes datang pada satu hospital. Dia tak bagi tahu pun tu. Kita paksa cakap baru dia mengaku bahawa dia datang daripada utara. Kita tak tahu Dan kita juga tahu ada kes yang daripada yang datang pada overseas. Kita tak tahu kerana dia lalu depan kita, dia bersama kita tak tahu Jadi sebab tu kita kena buat anggapan semua orang yang sakit teruk, lebih lagi yang bersangkut paut dengan jantung, bersangkut paut dengan paru-paru, kemungkinan besar mereka adalah pesakit COVID-19 sampai kita buktikan bukan dia COVID-19. Jadi sebab tu bila kita nak memberikan bantuan, kita kena mengambil kira lah kemungkinan besar pesakit itu adalah pesakit COVID-19. Tapi adakah permasalahannya tidak perlukah kita memberi bantuan? Itu isu dia. Itu isu Baik. dia. Saya rasa di luar sana ramai daripada kita yang terlatih dalam memberikan cardiopulmonary resuscitation, memberikan bantuan pernafasan, memberikan bantuan tekanan dada kepada mereka yang collapse. Mungkin merasa tidak selesa ataupun mungkin merasa takut. Takutlah. Memang patut takut tuan-tuan. Sebab kemungkinan mati tu ada tuan-tuan. Jadi saya tak salahkan. Dan kalau kita jumpa di luar sana tu, kita kadang-kadang
kita tak pakai proper gear, pakaian yang sesuai. Hospital kita pakai mask, lepas tu kita ada gown, kita ada glove, betul kita ada face shield. Jadi kita tak adalah berapa takut sangat Tapi itu pun untuk prosedur yang lebih teruk, contohnya macam intubation, macam ventilation pun kita pun juga berisiko. Jadi public lagi-lagilah mereka kata orang tu jumpa orang kolaps tak pakai apa-apa tu, tak pakai apa-apa Jadi bagaimana kita nak lakukan? Okey. Baik. Sebelum ni konsep yang kita gunakan bila seseorang tu kolaps, kita gunakan konsep DRABCD. Saya harap penonton faham benda ni DRABCD. Maksudnya bila seseorang tu kolaps, pertama kita check for danger Danger maksudnya macam kita kena pastikan kalau kita nak beri bantuan kepada orang, kita pun selamat, pesakit pun selamat, contohnya macam itu Jadi pesakit yang kolaps tu boleh di mana-mana. Jadi pastikan tidak, kata orang tu tidak tidak berbahaya kepada kita Okey, nombor satu. Kemudian kita check respon kita belajar cerita respon macam mana. Hello, are you okay? Kalau pesakit tak ada respon, kita call for help kan. Macam kita tengok tadi, kita call 911 dekat Malaysia janganlah call 911 sampai kiamat pun tak sampai ambulans daripada US takkan sampai. Jadi kat Malaysia kita panggil call 999, telefon 999 Itu. Yang kedua, kita kena tengok pernafasan. Kalau tidak ada pernafasan, maka kita lakukan CPR. Itu dipanggil DRABCD. Airway, breathing, circulation, CPR. Kemudian kita bagi lateral defibrillation tadi. Yang itu kita nampak dalam video tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi tadi, yang itulah apa yang mereka lakukan, DRABCD. Cuma dalam public tadi kita tidak tunjukkan memberikan ventilation sebab ventilation ni agak sukar, bukan saja kepada healthcare providers, kepada orang awam lagilah dia sukar. Jadi sebab tu pada orang awam ni kita ajar mereka yang mudah saja, iaitu hands only CPR. Maksudnya kita gunakan tangan saja, mudah saja, mudah. Seperti mana yang ditunjukkan dalam TV. Betul. Jadi dalam masa COVID-19 ni apakah perbezaan dia? Jadi bila kita tengok seorang yang kolaps, kita bincang bahawa kita dengan pesakit kalau boleh maintain lebih kurang 1 hingga 1.5 meter. Betul sebab kita tak pakai apa-apa. Katakanlah kita pakai mask saja kan, kita pakai mask, ada kolaps. Kita nak sentuh, kita takut sebab salah satu kaedah transmisi kuman COVID-19 ni adalah dengan kontak Sebab kuman tu mungkin ada dekat badan dia, dekat tangan dia kan. Kita tak pasti. Pernafasan dia memanglah jadi kita tak boleh terlalu dekat dengan dia. Jadi bila kita nak check respon, contoh kita kena kuatkan sikitlah suara tu. Hello kan. Are you okay? Biar kuat sikit. Boleh tak kita sentuh muka dia? Saya cadangkan jangan sentuh sebab kita ni agak jauh daripada kita ni terlalu dekat dengan pesakit Jadi macam mana nak kita panggil shake dia? Kalau tuan-tuan boleh pakai kasut tu, shake kaki dia lah. Saya cadangkan lah shake kaki dia kan. Shake sikit kaki dia, tengok tak ada respons, apa yang kita boleh buat, call for help. Itu paling penting, call for help. Sekurang-kurangnya kita sebagai seorang citizen, sebagai seorang rakyat Malaysia, yang saya katakan kita wajib berlatih melakukan CPR. Kenapa saya kata begini tuan-tuan? Tuan-tuan kalau pergi dekat US, dekat United States, rakyat dia dah belajar pasal CPR ni. Bukan setakat orang dewasa, dekat sekolah rendah, sekolah kindergarten dah belajar bagaimana nak menyelamatkan nyawa orang macam kita ni kita tak berapa nak belajar dekat US ni rakyatnya dipanggil trained citizen. Dia tak ada istilah citizen biasa, dia trained citizen. Maksudnya rakyat dia kena belajar. Jadi rakyat, terutamanya rakyat Malaysia di Bangi ni bukannya susah sangat belajar CPR ni. Nanti boleh tanya dengan Cik Muhammad Yusof. Cik Muhammad Yusof boleh ajar kita. Lakukan yang mudah saja, iaitu hands only CPR. Okey. Jadi dalam kes tadi kita boleh shake dia dengan kaki ataupun kita confident dia tu tak ada, bolehlah tangan dia tangan kat ujung-ujung yang jauh sikit, lebih kurang 1 meter macam tu kita boleh check. Kemudian kita call for help. Yang penting tuan-tuan call for help. Okey.
Now, saya nak bincang sikit mengenai call for help ni ya. Ha. Nampak je mudah nak telefon ya. Okey. Kadang-kadang apa ni bila telefon tak dengar suara ni Encik Afiq. Yang keluar apa Encik Afiq tahu? Nafas je. Nafas dia. Nafas. Kenapa ni? Sebab panik Oh, itu bukan biasa. Jadi bila nak call tadi pertama call nombor yang betul, jangan 991 ataupun 994 ataupun 91, call lah 999 terus bercakap dengan operator Jadi bila kita bercakap dengan operator, tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan kaedah yang standard Tuan-tuan biasalah kalau masuk rumah orang kena ketuk-ketuk lepas tu kena bagi tahu lah siapa diri tu Jadi tuan sebutlah nama. Nama saya Ali bin Ahmad ke, ikutlah Kemudian bagi tahu IC number. Kita confidence sikit tuan-tuan Yes. Confidence sikit dan beritahu nombor telefon kita. Jadi penting tuan-tuan bagi tahu nama kita, bagi tahu nombor IC kita dan bagi tahu nombor telefon kita Kemudian barulah kita bagi tahu apa ni ada pesakit yang collapse dan memerlukan bantuan segera Betul. macam kes tadi Kemudian satu lagi penting saya nak maklumkan kepada semua bila kita buat panggilan tu berikan alamat yang tepat. Tu penting tu jangan bagi alamat datanglah dekat section 3 ni lorong 1, lorong 2, lorong 3. Pening tuan-tuan Saya pernah dapat berapa kali ikut ambulans pening bila dibagi tahu kata masuk selepas lorong nombor 2. Sebab ada yang lorong tikus, ada lorong betul, saya pun tak tahu juga jadi penting untuk memberikan alamat yang tepat. Dan kita alhamdulillah kalau tanya saya kat Bangi ni mudah Mudah. Nombor rumah tepat 60 jalan semua ada Tapi jangan tersilap KJ jangan tersilap tuan-tuan Because kenapa? Macam saya sebut tadi, bila seorang tu collapse, 10 minit yang pertama adalah amat penting. Betul. 10 minit Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mana nak cari AED? Okey, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah dilatih untuk melakukan CPR Tapi AED tu macam mana nak dapat tuan-tuan tuan-tuan boleh bincanglah perkara ni dengan ketua kampung Yes. boleh bincang benda ni. Tetapi kita di Bandar Baru Bangi ni saya boleh katakan hospital yang terdekat adalah Hospital Pakar Anur di mana Jabatan Kecemasan mereka mempunyai ambulance service dan juga mereka mempunyai pegawai yang terlatih dan juga ada AED. Jadi masa 10 minit tu very very crucial Kalau tuan-tuan dan puan rasa perlukan bantuan segera, tuan kena tahu nak call siapa call 999 dia pergi ke operator tapi kalau tuan-tuan call direct kepada Hospital Anur mungkin lebih cepat mungkin lebih cepat sebab bagi saya Hospital Pakar Anur ni is hospital jiran kita panggil Hospital jiran. beri dekat dan saya rasa mereka boleh respon dengan lebih cepat Yeah. Jadi penting untuk kita kenal seorang itu tidak sedarkan diri, tidak respons dan penting juga untuk kita telefon telefon untuk mendapatkan rawatan yang terdekat, lebih-lebih lagi untuk dapat rawatan elektrik tadi yang saya sebut tadi AED tadi. sebab ada empat perkara yang menyebabkan pesakit tu boleh hidup balik. Betul. Bukan magic ni empat perkara. Nombor 1, witness arrest Witness arrest ni maksudnya jika seorang itu collapse depan kita, memang peluang dia nak hidup tu tinggi lah. Sebab dia collapse depan kita Satu Nombor 2, kita boleh melakukan CPR yang betul tadi Kalau kita belajar betul-betul kita boleh push boleh buat CPR ni Untuk makluman lah Encik Afi Kalau kita buat betul-betul, kita CPR tu mata dia boleh buka tau. Apa kau buat ni? Macam tu Kalau saya nak bagi tahu, kita lepas dia CPR dia mendengar balik. Sampai macam tu sekali. Kita ada case sekarang ni sejak diperkenalkan high quality CPR ni, maka wujudlah satu perkataan lagi dalam bidang perubatan ni dipanggil CPR induced consciousness. Maksudnya bila kita tekan tu dia hidup balik. Bila kita berhenti dia mati balik. Maksudnya sampai macam itu Jadi nombor 1 tadi witness arrest, nombor 2 tadi high quality CPR. Nombor 3, dalam masa 10 minit ni kebanyakannya adalah shockable rhythm. Kebanyakannya. Apa maksud dia shockable rhythm ni? Ada retak jantung yang kita boleh beri rawatan elektrik. Sebab tu nombor 4 adalah rapid defibrillation. Maksudnya rawatan elektrik yang diberikan dengan secara segera. Paling bagus dalam masa less than 5 minutes paling bagus. Yes. Paling bagus. Okey, tapi kita boleh cuba sehingga 10 minit. Okey. Jadi bila masa pandemik tadi, kalau kita tak boleh nak sentuh pesakit, sekurang-kurangnya kita boleh bagi
bagi call telefon ya. Kalau kita nak buat CPR pun boleh juga tuan-tuan. Boleh. Tuan-tuan ambil tuala ke apa, pergi tutup mulut dia tuan-tuan ya. Tutup mulut dia. Sebab kalau kita tekan, nanti kuman tu keluar ikut mulut, betul tak Okey. Kita tutuplah mulut dia. Pakai tuala ataupun tisu doktor? Pakai tuala, pakai apa begitulah kita boleh buat. Kemudian dada dia macam mana? Okey, pertama kita boleh boleh remove kan ya. Kita boleh remove sebab kumban-kumban tadi tak baju kan. Kita boleh remove. Atau kedua, kalau kita ada plastik ataupun apa, kita boleh lakukan. Lakukan CPR ke atas plastik tadi ya, supaya kita tidak direct contact dengan pesakit di mana kita risaulah kalau pesakit tu COVID-19. Semua juga macam kalau kita tengok orang tu kurus, kita risau juga HIV, betul tak? Betul. Tapi itu tidak bermaksud kita tidak mahu memberikan bantuan. Jadi pada apa yang saya boleh katakan, CPR ni tuan-tuan, dia berjaya. Dan kalau dia berjaya tuan-tuan, aduh pahala dia banyak ni Afiq ya. Betul. Afiq kalau kita balik nanti ada masa boleh buka surah Al-Maidah ayat 32 ayat 32 di mana ayat tu secara ringkasnya saya sebutkan, barang siapa menyelamatkan satu nyawa. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, seumpama dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi dengan keadaan yang simple tadi, dengan kita recognize pesakit ni dah mati, sudden cardiac arrest tadi, unconscious, unresponsive, no breathing, kita call for help tu pun kita dah menyumbang tu sebenarnya. Betul. Kita menyumbang Kemudian kalau kita tutup mulut dia, kita letak towel ke atas dada dia, lakukan CPR, kemudian ambulans datang, bagi elektrik, dah hidup. Oh, alhamdulillah. Saya rasa kalau hidup umpama seluruh umat manusia tapi kalau tak hidup pun rasanya ada pahala lagi. Ada usaha. Jadi jangan lepaskan peluang ni, jangan rasa takut. Tugas kita yang hidup ni, kita boleh membantu lagi orang yang meninggal dunia ni. Sebab saya sebut tadi, ada masa yang 10 minit tu, ada sesuatu yang kita boleh lakukan, dan kemungkinan apa yang kita berikan itu boleh menyelamatkan nyawa manusia. Kadang-kadang contoh orang tu dia collapse, kadang-kadang tang ni dia punya lidah tu jatuh ke belakang. Kita bukanya, dia mungkin boleh bernafas. Saya pernah dapat kes tu. Senang je. Sebab CPR ni adalah tekanan dada dan juga bantuan pernafasan. Dengan memberi bantuan pernafasan boleh hidup. Saya kalau Afiq dengan dia kadang-kadang ikan gerak-gerak tu yang kurang oksigen tu, macam dia dihidupkan balik, dia ambil dia. Ikan pun kita boleh buat CPR takkanlah manusia kita tak boleh lakukan CPR. Macam itulah tuan-tuan. Saya ini memang saya galakkan orang untuk belajar CPR. Mana tahu rezeki kita satu hari nanti kita boleh menyelamatkan orang yang tersayang. Betul. Sebelum kita Encik Yusof nak sebut sedikit. Macam doktor kata tadi kata ada banyak menyentuh berkenaan dengan peranan kita sebagai orang, kita call for help. Mungkin kalau ada 2-3 orang tu boleh call, ataupun kalau kita seorang, kita boleh check respon daripada mangsa tersebut ataupun melakukan CPR dan sebagainya. Okey, saya nak bertanyakan dengan Encik Yusof bagaimana pengalaman, mungkin ada pengalaman daripada Encik Yusof selaku unit manager bahagian A&E ataupun accident dan juga emergency berkenaan dengan kes-kes yang orang kata begitu saya nak kata kerap kali pun saya tak boleh nak cakap, mungkin perkara yang berkaitan dengan emergency seperti ini. Bagaimana pihak hospital Pakar Anur sendiri mengendalikan situasi tersebut? Okey, terima kasih Syafiq untuk soalan tu. Okey, Prof. So far lah yang kita dapat daripada sebab kita ni hospital swasta, mesti dia akan call 999 lah yang seperti yang Prof cakap tu. So biasa pihak government yang akan pick up patient tu kalau on scene. Tapi so far yang kita dapat yang ada panggilan daripada rumah ni tak adalah sampai tahap yang collapse lagi lah. So far, so mostly kita dapat patient yang stable, dia boleh datang sendiri ke hospital, tapi dia memerlukan bantuan kita lah. Kadang ada yang tak boleh jalan. So kita menyediakan perkhidmatan macam tu. Tapi untuk pandemik COVID ni, so dia agak sukar sikit untuk kita determine lah sama ada dia COVID ke ataupun tak COVID ke. So biasa kita akan tanya lagi soalan yang lebih mendalam lah. So contohnya bila dia melibatkan, dia kata bawa balik daripada luar negara, ataupun ada kontak dengan family member yang dia ada COVID,
Yang tu biasa mungkin kita akan jadikan exclusion criteria lah. Yes. Sebab kita tak boleh manage case macam tu. Biasa Sungai Buloh ataupun yang refer punya hospital lah yang boleh manage. So kita cuma menyediakan macam tu je. So nak kata experience yang kita dapat lah so far daripada case yang macam yang Prof cakap yang non-biological punya death yang boleh lagi survive. So far kita belum dapat lagi case macam tu. So saya tak dapat nak share lebih lah. Alright. Okey, jadi Cik Yusof kalau boleh Cik Yusof kongsikan adakah digalakkan macam berlakunya bila kes-kes seperti di rumah ataupun sekarang kita dah mula pembukaan sekolah kita pun tidak mahu sebagai masyarakat kita tidak mahu mengambil kata orang tu masa yang agak lama. Macam doktor kata tadi dalam 10 minit emas tu terawal tu adalah 10 minit yang orang kata apa sangat berharga. Jadi kita sebagai hospital adakah digalakkan sebagai masyarakat adakah digalakkan untuk memanggil hospital yang terdekat seperti macam contohnya Bangi macam hospital Pakar Anur boleh dikatakan strategi berdekatan dengan mana-mana kawasan ataupun seperti kawasan jiran Putrajaya dan sebagainya bertindak lebih pantas daripada itu. Betul. Syafiq. So kalau untuk kes yang berada di sekitar Bangi ni, insya-Allah kita boleh respon timely. So mungkin dalam 4 to 10 minutes kita boleh respon lah kalau berada di Bangi tu. Dengan kita dengan syarat kita mendapat maklumat yang tepat daripada pemanggil tu. So kita berharap yang call tu atau yang telefon pihak kita ni mestilah yang tahu pasal patient. So dia tahu ini mungkin relatif dia sebab kalau jiran ke apa tu dia agak sukar untuk kita dapatkan maklumat yang tepat lah. So kalau kita dapat maklumat yang tepat tu insya-Allah kita boleh respon secara cepat. Seperti within 10 minutes, before 10 minutes kita boleh respon. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi macam tambah sikit. Tambah sikit. Mengenai yang alamat tu. Alamat tu memang kena tepat. Kalau tidak memang lambat. Satu lagi is access tu. Maksudnya macam mana nak masuk. Sekarang ni musim COVID-19 ni banyak tempat yang kita kunci Kalau kita nak pergi masjid pun kita ingat masuk lewat depan. Rupanya depan tu kunci Jadi kalau kita bila kita call for help tu kadang-kadang kita bukan setakat beri alamat betul katakan call up kat masjid lah katakan tetapi nak masuk tu pun kita kena bagi tahu sebab takut nanti bila ambulans datang dia pergi lalu yang utama you dah tutup sebab musim COVID-19 Jadi akses tu juga adalah penting Okey, lagi satu kalaulah seseorang tu boleh melakukan CPR sebenarnya 10 minit tu boleh jadi panjang sikit. Itu kelebihannya kalau kita boleh lakukan high quality CPR Okey doktor, saya ada dapat satu orang kata persoalan macam daripada WhatsApp sendirilah diberitakan bukan di negara kita tapi di negara Mexico saya tahu 2 bulan yang lepas seorang cucu dikatakan menyelamatkan dia punya nenek yang dijangkiti COVID-19 tu sendiri. Jadi dia orang kata adakah ianya boleh dikatakan satu tindakan yang bijak ataupun tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan? Boleh komen doktor komen terlebih dahulu. Dia dalam kecemasan ni dia ada prinsipal dia macam saya pakai kecemasan saya juga punya prinsipal saya Nombor 1 prinsipal kita adalah menyelamatkan nyawa. Itu nombor 1 Nombor 2 prinsipal kita adalah menyelamatkan organ atau menyelamatkan kaki tangan kita kaki atau tangan kita Pertama nyawa, kedua organ ataupun tulang kita sebagainya. Nombor 3 adalah mengurangkan relief suffering, mengurangkan penderitaan Okey, nombor 4 tidak keadaan itu tidak menjadi bertambah teruk. Nombor 5 dipanggil do no harm do no harm. Maksudnya jangan kita makin merosakkan lagi pesakit tu ataupun menterukkan menambah terukkan kemudian baru dia pergi kepada do some good do no harm, do some good. Okey. So dalam kes ni priority kita apa dia? Priority kita adalah menyelamatkan nyawa. Itu priority kita. Okay? Dan dalam apa-apa saja pun ada satu lagi clause. Selain daripada itu, satu lagi clause. Itu danger. Danger. Maksudnya apakah kita lakukan itu boleh melakukan danger pada kita, danger pada public ataupun danger pada
pada orang tu sendiri. Dan kita sebagai seorang yang menyelamatkan, pastikan kita not in danger. Okay, dalam kes ni, okay, nenek tu kalau kita tidak memberi rawatan, dia akan mati, betul? Betul. Dan kita kalau kita tolong dia, kita apa jadi pada kita? Maka kita mungkin berisiko untuk mendapat penyakit COVID-19. So it's danger to us, betul Jadi sekarang ni kita nak tolong ataupun tidak. Kalau kita tak nak tolong tidak masalah sebab konsep dia danger pada kita. Tetapi kita punya cara-cara bagaimana kita boleh mengurangkan risiko. Okey, contohnya yang nombor satu, definitely kita jangan terlalu dekat pada pesakit. Kedua, pastikan kita jangan dekat dengan tempat dia bernafas. Betul Betul. Ketiga, kita sendiri pakai mask. Jadi kalau kita nak membantu mereka untuk menyelamatkan nyawa, pastikan diri kita juga selamat. Kalau diri kita tidak selamat, kita boleh panggil orang lain yang mempunyai kata orang tu pakaian yang betul, yang lengkap, yang tidak membahayakan pada diri mereka sendiri. Okey, itu sekali konsep. Tapi dalam realiti kalau kita tengok orang tersayang macam mana, kadang-kadang kita dah tak pakai fikiran dah masa fikiran tu. Yang waras lah. Yalah, orang yang kita sayang dan kita pakai emosi lah. Betul. Emosi. Okey. Cuma kalau dia berfikir pun dia fikir take the risk lah. Maksudnya kalau aku tak selamatkan dia akan mati. Kalau aku tolong dia, aku pun dapat COVID-19. Kalau aku dapat COVID-19, kemungkinan aku mati, kemungkinan aku tidak mati. So how you going to outweigh the risk and benefit? Contohnya macam dia kata budak. So far budak tak ramai mati. Contoh. Jadi kalau dia fikir secara logik, mungkin dia berani sikit. Tapi macam saya tak boleh lah. Saya dah umur 50 lebih. Jadi makin tua risiko makin tinggi contoh. Ini dipanggil sustainable cost. Jadi banyak perkiraan dekat situ. Tapi secara umumnya, kalau kita dalam bahaya, kita tidak diwajibkan untuk tolong. Contohnya dia terbakar kan, rumah dia terbakar. Memang kita nak tolong, tapi kalau dia membahayakan diri kita, kita tak boleh tolong. Sebab bila kita pergi, kita juga mati dan kita juga menyusahkan orang lain untuk memberikan bantuan. Jadi tengok kes yang tertentu. Saya tak tahu kes yang kat tu, mungkin dia dah selamatkan COVID-19, kemudian dia pun dah check, dia pun negatif. Jadi tengoklah macam mana dengan keadaan yang kata orang yang spesifik keadaan. Tapi guideline dia macam itulah. Baiklah. Kiranya saya boleh simpulkan dengan apa yang kita bincangkan dalam topik kita pada hari ini. Sekiranya anda mendapati seseorang ataupun mangsa yang kolaps ataupun pingsan di mana-mana sahaja, pastikan anda dapatkan bantuan daripada mereka yang lebih pakar terlebih dahulu, dan seperti yang doktor sarankan tadi, check the response dan digalakkan melakukan CPR hands on only. Doktor Hands only CPR. Hands only CPR. Sebelum ni kita ada bantuan pernafasan, tapi kita elakkan, tapi kita boleh juga bagi bantuan dengan melakukan hands only CPR seperti yang telah diceritakan oleh doktor sebentar tadi. Dan juga bagi sesiapa yang mungkin belum lagi mendapat apa lagi orang kata kemahiran melakukan CPR, mungkin anda boleh cari pelbagai kelas-kelas yang melakukan CPR, atau lebih mudah mungkin mengambil masa sedikit untuk menghadiri kelas. Anda lebih mudah anda hubungi saja hospital yang terdekat kerana mereka lebih dikatakan berpengalaman dan lebih pakar dalam mengendalikan situasi-situasi tersebut hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, saya kira sebenarnya banyak perkara yang kita telah bincangkan sepanjang live kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup sesi kita, mungkin ada sedikit pesanan daripada doktor dan juga daripada Encik Yusof. Saya mulakan dulu dengan doktor terlebih dahulu. Terima kasih Encik Fik. Bagi saya mudah kita masing-masing mempunyai kemampuan masing-masing, mempunyai ability masing-masing. Dan sesungguhnya kita mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan orang yang kita sayang. Yang penting adalah kita perlu yakin, dan kedua kita mesti melalui proses latihan. Dan benda-benda ini bukannya terlalu sukar, dan harga khususnya pun tidaklah terlalu mahal. Betul. Tapi jika dia berlaku di depan mata kita, kita tak tahu. Saya bagi satu contoh, satu hari ada seorang tu accident. Dia accident, jatuh, dia macam dia panggil tersembam. Dia tak bernafas sebenarnya, sebab bila tersembam dia tak sedarkan diri. Dada ni atas tanah tu, jadi susah nak gerak.
Jadi kalau kita pandai, kalau kita belajar, kita jaga dia punya leher kita, kemudian kita pusing je dia. Pusing. Dan kita tolak sikit dia punya nafas, dia bernafas. Dan benda ni memang berlaku. Saya pernah buat. Saya terkejut. Saya buat simple tu dia dan dia bernafas. Tapi kita perlu berani, jangan lari. Masalah kita ni, kalau nampak apa, kita cabut lari. Cabut lari. Itu yang masalah tu. Jangan lari, kita tak tahu peluang kita tu macam mana. Yes. Kita tak tahu bahagian kita. Mungkin kita boleh call, kita tahu macam mana nak telefon, contohnya. Yang itu pun dah banyak dah beri bantuan kepada pesakit. Dan kalau kita pandai buka salur pernafasan, kita pandai, kata orang, memberikan chest compression, kita tak tahu rezeki kita, Allah nak bagi, macam saya sebut tadi, surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, seumpama menyelamatkan nyawa umat manusia. Tak nak ke? Tuan-tuan perempuan tak nak ke? Kita ni bukanlah banyak sangat pahala kan? Mana tahu. Mungkin ini adalah kunci kita. Jadi saya memang bersemangat untuk, kata orang tu, mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar benda ni. Benda ni bagi saya simple, tetapi reward ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, seolah-olah kita menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Betul. Simple mnemonic untuk kita buat DRABCD. Kalau tuan-tuan panggil kami untuk ajar, saya ajar benda tu aja, DRABCD. Betul. Dan insya-Allah kalau rezeki kita akan menyelamatkan nyawa seseorang. Okey, baiklah Encik Yusof, mungkin ada beberapa pesanan kepada para kita penonton dan juga pendengar kita. Okey, satu nasihat yang agak komplit lah bagi saya lah daripada Prof. So saya cuma nak add on je, cuma kita menyediakan servis. So pihak-pihak viewers boleh tengok dekat Facebook kita lah. Kita ada menerangkan servis-servis apa yang kita terima, apa yang kita tak boleh. So nombor phone apa semua ada dekat Facebook lah. So layari Facebook kita. So ada pamphlet kat situ. Okey, itu je nasihatnya. Okey. Baiklah, sebab saya rasa begitu banyak input yang telah disampaikan oleh doktor dan juga oleh Encik Yusof mengenai pengalaman-pengalaman dalam mengendalikan situasi-situasi kecemasan seperti ini dalam mengendalikan khususnya berkaitan dengan CPR ini. Baiklah, kepada anda semua ya, memandangkan, saya ingatkan sekali lagi, kita masih lagi di ambang kemerdekaan dan saya kira anda semua masih teruja dalam menyambut kemerdekaan yang kita akan kecapi ataupun kita akan sambut bersama 31 Ogos pada hari Isnin akan datang, dan saya mohon kepada anda semua supaya menjalankan ataupun mengamalkan nasihat kerajaan ataupun penjarakan fizikal SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kita memutuskan rantaian COVID-19, dan cukup-cukuplah kita melahirkan pelbagai lagi kluster-kluster yang baru supaya kita dapat mengecapi kemerdekaan kita dengan lebih bermakna dan supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera di masa akan datang dan di suatu hari nanti, insya-Allah, Doktor, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita menutup pada sesi kita pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang, ingat, jika anda ada persoalan tentang kesihatan, jangan lupa tanya pakar @An-Nur. Assalamualaikum.